Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama memulakannya dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Maka yang pertama dan selamanya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ini masih lagi dapat bersama di dalam sesi PDPR, sesi pembelajaran dan juga pengajaran daripada rumah. Dalam keadaan kita ini masih lagi dalam keadaan kita patuh kepada arahan pemerintah untuk mengelakkan penularan wabak penyakit dengan lebih teruk lagi. Makanya diminta untuk kita ini berada di rumah sahaja. Jadi insya-Allah. Kenapa pada pagi ni, kenapa tak Faal? Ada apa dengan pagi ni? Ustaz tak tahu. Ustaz sebut mulakan kelas pada pagi ni. Oh ya ke? Okay, baik. Minta maaf pada petang ini. Kita bangun makan. Okey dah. Okey, baik. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan sambung pembelajaran untuk subjek sirah. Seperti mana yang lepas, sedikit ulang kaji. Makanya pada kelas yang lepas kita dah belajar berkenaan dengan perkembangan agama Islam dari sudut ibadah. Itulah kita dah belajar perkembangan bagaimana bila Islam, Rasulullah SAW dah menyampaikan dakwah, risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situlah bermulanya pensyariatan beberapa amal ibadah. Antaranya ibadah solat, kemudian syiar azan, kemudian ibadah puasa, ibadah zakat dan juga ibadah haji. Maka pada petang ini insya-Allah kita akan sambung untuk tajuk yang seterusnya, iaitu perkembangan agama Islam dari sudut akhlak dan muamalat. Akhlak dan muamalat. Baik, boleh buka buku nota padat UPKK masing-masing pada muka surat surat apa? Surat pun tak Ustaz dah hilang. Dah kelas. Siapa pula record pula ni? Senyap. Awak nanti ikut. Kenapa ada orang lain pula jadi? Okey, baik. Boleh rujuk buku nota padat masing-masing pada muka surat 161. 161. Baik, sekejap ya. Ustaz nak betulkan setting sikit. Tak nak minum air dulu ya. Ya, silakan. Sekejap ya. Apa pula ni? Okey, baik. Jadi insya-Allah kita teruskan. Masing-masing boleh rujuk ya buku nota padat muka surat 161. Baik. Masing-masing boleh view slide yang Ustaz tunjukkan. Boleh nampak ya? Boleh. Okay, baik. Okay, baik. InsyaAllah sama-sama kita mulakan. Perhatikan. InsyaAllah. Baik, sirah tahun 5. Sirah tahun 5, kita sambung pada pembelajaran berkenaan dengan perkembangan agama Islam dari sudut akhlak dan muamalat.
Akhlak dan muamalat. Baik. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada penerangan ataupun kefahaman berkenaan dengan tajuk ini, maka perlu kita faham dahulu apakah yang diertikan dengan akhlak. Apakah pengertian akhlak itu dari sudut bahasa dan ataupun istilah yang sebenarnya dari segi syariat yang kita kehendaki kefahaman dia. Okay, baik, boleh rujuk dalam slide. Baik, Ustaz nak minta, baik, siapa yang nak baca sila angkat tangan, raise hand. Bukan angkat tangan kat video tau, tekan yang raise hand dekat situ tu. Okay, baik, Muhammad Isyad yang respon paling awal. Isyad, sila baca. Suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa atau gambar tentang keadaan diri. Gambaran tentang keadaan diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terhasil perbuatan tingkah laku dengan mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Okey, baik. Terima kasih, Isyad. Baik, perhatikan di situ. Perhatikan di situ. Pengertian akhlak. Maaf. Baik, pengertian akhlak. Suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa. Suatu sifat yang mana tertanam di dalam jiwa atau gambaran tentang keadaan diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terhasil perbuatan tingkah laku dengan mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Baik, saya faham maksud ayat ni. Ya, baik, nak mudah faham dia, akhlak ini adalah satu benda yang menjadikan diri kita. Apa yang berada dalam kita yang diterjemahkan. Tingkah laku kita, perkataan kita, maka itulah apa dalam diri kita. Maka misalan contoh, kalaulah kita ini sifat yang asalnya baik, maka apa akhlak kita pun jadi, apa yang kita tunjukkan itu, tingkah laku itu jadi baik. Kalaulah sifat diri kita ini jahat, tidak baik, maka begitu juga tingkah laku yang dikeluarkan hasilnya. Orang yang sudah dididik, yang tertanam dalam jiwa, seperti mana insya-Allah anak-anak seriti semua kita diajarkan, antum semua, kamu semua diajarkan berkenaan dengan adab, akhlak, dan banyak adab-adab dan akhlak-akhlak yang kamu dah tahu. Maka bila sudah tertanam dalam jiwa, bukan sekadar belajar, dia hafal, tetapi memang berniat nak buat itu, nak buat ini, nak ikut adab itu, nak ikut adab ini, nak jadikan kebiasaan. Maka itu menjadi gambaran bagaimana keadaan diri kita yang sebenar, yang telah jadi sebati dalam diri, dan daripadanya terhasil perbuatan tingkah laku, tengok kata kunci di situ, dengan mudah, sangat mudah. Dia tak perlu dipaksa. Dia tidak perlu dipaksa. Dia akan terjadi, disuruh untuk diarah, kena dimarahi dan sebagainya. Kalau memang sifat diri itu baik, maka baiklah tingkah laku dia. Dia akan patuh, dia akan ikut, dia akan turuti, tidak akan engkar ataupun melawan. Berbeza kalau dalam keadaan diri dia memang sifat diri dia itu tidak baik. Sifat diri dia itu tidak baik, maka dia akan tunjukkan benda yang tak baik. Baik, ini definisi ini ataupun maksud akhlak ini diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dalam hadis itu mafhumnya secara ringkas, di dalam setiap manusia itu, dalam setiap jasad tubuh manusia itu ada satu seketul daging. Yang mana idza salahat salahal jasadu kulluh. Nabi sebut kalaulah daging ini baik, maka insya-Allah baiklah seluruh jasad itu. Ada yang tanya maksud sebati. Sebati maksudnya dah bercampur dengan cantik, dengan baik. Macam awak gaul nak buat tepung cekodok, awak nak buat jemput. Tahu jemput? Petang-petang sedap makan jemput ni.
Lapar pula rasa. Okey, baik. Maka bila awak gaulkan tepung dengan air, dengan bahan-bahan dia, maka dia akan sebati. Begitu juga buat air. Kejap lagi nak makan dengan jemput tu, awak buat teh O. Maka awak larutkan, awak sebatikan teh yang dah kembang bersama dengan gula. Maka dia dikacau, maka dia menjadi sebati. Itu maksud sebati. Baik. Kembali tadi. Kembali balik pada hadis Nabi tadi, Nabi bagi tahu idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau baiklah seketul daging dalam jasad manusia itu, maka akan baik seluruh tubuh badan. Ini Nabi sebut. Kalau lah wasa ataupun buruk daging itu, maka akan buruk seluruh badan. Ala, Nabi sebut, ala wahyal qalb. Maka ketahuilah bahawa ini dimaksudkan oleh Nabi SAW, iaitu daging itu ialah hati. Bukanlah jantung, maksudnya hati, jantung organ manusia, tetapi sifat diri hati itu. Maka kalau seseorang itu baik, dia akan menjadi baik. Kalau seseorang itu ditanam dalam diri dia daripada kecil, tolong mak basuh pinggan, sidai kain, buang sampah, kemaskan katil, kemaskan mainan selepas main, maka menjadi kebiasaan diri dia walaupun tak perlu disuruh. Walaupun tak perlu disuruh, dia akan buat. Tetapi berbeza dengan orang yang bukan benda itu tidak sebati dalam diri dia, ataupun memang dia ada sifat jahat. Tengok apa benda, dia datang fikiran nak buat jahat. Tengok kucing tengah elok berjalan, dia terfikir aku nak sepak kucing ni. Tengok orang tengah elok bawa tengah-tengah bermain, dia rasa dia nak tolak orang ni. Tengok kawan-kawan tengah buat kerja, dia datang rasa fikiran nak kacau kawan tu. Tengok burung tengah duduk bertenggek, berkicau dekat pokok, dia rasa nak lastik burung tu. Baik, jadi kalau datang daripada ada firasat-firasat sebegitu, pemikiran begitu, maka selalu kita kena cek hati kita. Tapi kalau terlintas, tak buat, tak apa lagi. Terlintas nak buat jahat, tapi tak buat, itu masih lagi insya-Allah okey. Tapi kalau kata terlintas, dia nak buat jahat itu dan dibuat juga, itu bermaksud, itulah yang dimaksudkan orang itu tidak ada akhlak. Sebab dalam diri dia tak ada sifat kebaikan. Berbeza. Para alim ulama, guru-guru ustaz pernah bagi tahu, nak tahu diri kita ini beriman atau tidak, nak tahu diri kita ini dalam jiwa kita ini ada iman atau tidak, perhatikan pada dua keadaan. Perhatikan pada dua keadaan, iaitu ketika berbuat baik dan dan yang kedua ketika kita buat dosa. Apa dia? Baik, kita terus buat, laju buat. Tak perlu disuruh, insya-Allah. Ada iman dalam diri kita. Tapi kalau nak buat baik ini, kena disuruh, dipaksa, dimarahi, baru dia terfikir ataupun dia baru nak buat baik, makanya iman kita tu lemah ataupun tak kuat. Kemudian keadaan yang kedua tadi dalam perkara jahat. Kalaulah perkara jahat itu dia tak terfikir dah dosa ke apa, dia nak buat. Asalkan dia dapat puas hati dia. Dia rasa, lega dapat buat jahat. Maka itu orang yang ada masalah dari segi iman dia. Tapi kalau kita nak buat jahat, tergerak hati kita, boleh ke? Berdosa ke tak? Ataupun terfikir kesan dia, tak apa ke saya buat macam ni? Boleh ke buat macam ni? Tak berdosa ke macam ni dan sebagainya? Maka insya-Allah itu tanda iman. Makanya pada dua keadaan tadi. Kalau dalam perkara baik, laju dia buat, dan perkara jahat pun dia terhalang ataupun dia ada tak sampai hati nak buat, insya-Allah orang tu kuat iman dia. Tapi kalau dalam perkara baik, lambat, malas, nak kena suruh, nak kena perintah baru dia buat. Tapi dalam perkara jahat, dia buat je, dia tak kisah dengan dosa. Itu masalah berkenaan dengan iman seseorang. Okey, baik. InsyaAllah kita sambung slide yang seterusnya. Jadi Ustaz Arab semua boleh faham secara asas dan dasarnya apakah dimaksudkan dengan akhlak. Apakah dimaksudkan dengan akhlak. Itu yang dimaksudkan tadi, suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Atau gambaran tentang keadaan diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terhasil perbuatan tingkah laku dengan mudah. Tak perlu dipaksa, tak perlu disuruh. Mudah dan senang. Tanpa memerlukan pertimbangan ataupun pemikiran. Maka itulah dalam bahasa Arab perkataan lebih tepat lagi ataupun lebih tinggi lagi kedudukannya daripada akhlak, namanya adab. Itu saya tuliskan berkenaan dengan adab. Okey, baik, kita tengok slide yang seterusnya. Baik, seperti biasa, siapa nak baca yang pertama sila angkat tangan. Aina Salsabila, laju. Silakan. Tujuan Rasulullah sallallahu Rasul
Allah Subhanahu Wa Taala diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Okey, baik. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak Rasulullah, akhlak manusia, minta maaf, akhlak manusia. Seperti mana Nabi sendiri pernah bagi tahu dalam satu hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini, Nabi SAW sendiri bagi tahu, bu'ithtu, aku ini diutuskan oleh Allah Subhanahu taala liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan kemuliaan ataupun menyempurnakan urusan akhlak manusia. Makanya bila kita dah tahu akhlak itu tadi, penjelasan dia datang daripada hati kita. Bermaksud kita tahu mestilah kita ada orang yang kita nak jadikan sebagai contoh. Maka tidak ada lain sebagai kita orang Islam melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang menjadi contoh kita yang paling utama, contoh kita yang paling agungnya, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Sayyidatina Aisyah, sebab sahabat-sahabat ni bergaul dengan Nabi di luar rumah, sedangkan di dalam rumah bersama dengan isteri dan keluarga lah. Seperti mana kita, kalau kita luar daripada keluarga, luar dengan keluarga, mungkin akhlak kita berbeza ataupun kita punya sifat berbeza, tapi dalam keluarga lain. Kalau luar dengan keluarga, mungkin kita lebih berdisiplin, lebih patuh dengan arahan. Tapi kalau dekat rumah, macam-macam keluar. Sifat kita yang sebenar. Makanya kita sendiri tahu. Cuba tanya dekat diri masing-masing, macam mana kalau depan ustaz dengan muallimah lain. Kalau dengan mak ayah lain. Dengan kawan-kawan lain. Maka berbeza. Maka begitu juga para sahabat nak bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Wahai Sayyidatina Aisyah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai keluarga, sebagai ketua keluarga, sebagai seorang nabi, seorang ayah, seorang suami di rumah. Maka apa Sayyidatina Aisyah jawab? Sayyidatina Aisyah sebut, sesungguhnya kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran. Apa yang kamu baca berkenaan dengan perkara-perkara baik yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, maka itulah apa yang Nabi SAW buat. Apa yang Nabi lakukan. Apa yang Nabi buat. Apa yang Allah SWT larang, Allah SWT perintahkan untuk jauhi, Allah SWT larang daripada melakukannya, maka itulah apa yang Nabi tinggalkan. Itulah apa yang Nabi larang orang lain untuk lakukan. Kerana khuluquhul Quran. Sayyidatina Aisyah bagi tahu, akhlak Nabi itu akhlak seperti mana Al-Quran itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu menjadi isyarat dalam kita nak belajar akhlak ini, maka inilah dua sumber utama kita. Iaitulah daripada Al-Quran, seperti yang Allah SWT ajarkan kepada para Nabi dan juga Rasul, dan kita sebagai umat akhir zaman, Rasulullah itu sendirilah contoh tauladan kita. Contoh tauladan kita. Baik, insya-Allah yang kedua firman Allah SWT, wa innaka, siapa nak baca? Sila angkat tangan. Husaini, Ustaz nampak nama Husaini naik dulu. Bagus. Baik, Husaini silakan baca. Firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surah Al-Qalam, muka surah 4. Maksudnya, Ayat 4, bukan muka surah 4. Ayat 4, ya. Maksudnya, sesungguhnya kamu Muhammad berbudi pekerti yang agung. Okey, baik. Maka ini Allah SWT puji Nabi SAW. Seperti mana, kita ada 10 minit lagi. Baik, saya rasa kita nak sambung sikit lagi kelas kita ni. Nanti kalau terkeluar, tekan sekali lagi. Tekan sekali lagi insya-Allah. Baik, Ustaz habiskan kelas ni dulu. Sesi ni. Baik, maka ini bukti. Seperti mana tadi disebutkan dalam Al-Quran, itulah akhlak Nabi, maka ini tanda ataupun bukti Allah SWT memuji Nabi SAW dengan menyebutkan, sesungguhnya kamu wahai Muhammad berbudi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nak menunjukkan betul-betul Nabi SAW itu mempunyai akhlak, mempunyai adab, berbudi pekerti yang sangat tinggi. Okey, baik. Yang ketiga, siapa nak baca? Sila angkat tangan. Nafisah Amani. Silakan. Laju dah masing-masing. Kena laju lagi lah, kena alert. Okey, baik. Silakan Nafisah Amani.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya Hmm. mengembangkan Islam. Islam dengan akhlak yang lahir dari hati seperti ikhlas, Ikhlas. amanah dan Dermawan. takwa. Okey, baik. Baik, Rasulullah SAW berjaya mengembangkan Islam dengan akhlak yang lahir dari hati. Dari hati ni, tak perlu disuruh, tak perlu dipaksa. Nabi SAW itu memang sepertinya itu Allah SWT ciptakan. Ikhlas. Nabi tak mengharapkan apa-apa ganjaran. Ikhlas ni maksudnya apa? Ikhlas ni maksudnya apa? Satu contoh yang pernah diajarkan oleh orang-orang alim. Guru kita, tok-tok guru, syekh-syekh kita. Baik. Ustaz bagi contoh ni untuk awak senang faham lah. Macam mana kita nak boleh faham maksud ikhlas? Ikhlas ni benda yang kita tak boleh nampak. Contoh satu perumpamaan disebutkan, ikhlas ini, bayangkan, cuba bayangkan masing-masing. Tutup mata, cuba bayangkan. Seperti mana seekor semut warna hitam yang berada di atas batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, pada waktu malam hari. Agak-agak awak boleh nampak tak semut tu? Siapa boleh terbayang tu nampak Ustaz? Sebab semut saya fikirkan tu semut yang ada cahaya sendiri. Bersinar dalam gelap. Orang panggil apa? Fluorescent ataupun glow in the dark. Ada tak? Tak ada Apa tadi Ustaz bagi tahu tadi? Tengok bayangkan semut yang hitam. Dah hitam dah tu semut tu atas batu yang hitam. Semut atas batu hitam. Oh, payah nak cari. Dalam gua yang gelap. Gua pula tu. Kat luar rumah pun kita tak jumpa. Dalam malam pula, hari malam. Allah. Nak katanya ikhlas tu benda yang sangat payah untuk kita jumpa ataupun kita kenal. Ikhlas tu benda yang payahlah, senang cerita, payah. Dan juga perumpamaan yang kedua, nak kata ikhlas ni, seperti mana kalau kata bila kita buat sesuatu, contoh kita buat kebaikan, kita bagi hadiah kepada kawan kita, kita tolong mak ayah kita, kita tak mengharapkan apa-apa balasan. Tapi kalau kita buat, kita mengharapkan, oh nanti kawan saya bagi hadiah balik ni. Ataupun bila kita buat sesuatu, oh nanti ustaz dengan mak alimah puji ni. Ataupun bila tolong mak ayah, nanti mak ayah bawa pergi belanja, makan kat luar ke, atau belikan hadiah ke. Itu belum lagi ikhlas. Maka berkata orang-orang alim, guru-guru kita sebutkan perumpamaan yang kedua nak kata ikhlas ni macam mana. Ikhlas ni ialah seperti mana, minta maaf contoh ni mungkin kurang sikit, kurang apa maksudnya, mungkin tidak elok tetapi senang nak faham. Apa dia? Seperti mana awak buang air. Minta maaf sebut, awak buang air di dalam tandas. Baik, selepas selesai buang air, awak tengok balik tak dalam tandas tu hasil daripada awak buang air? Tak kan? Awak akan selesaikan bilas. Tu saya bagi tahu contoh ni nampak macam tak elok, tapi maksud dia sangat-sangat besar. Awak buang air, besar air kecil, kemudian awak takkan tengok balik dalam mangkuk tandas tu. Awak akan terus flush ataupun awak terus selesaikan. Awak terus simbah, betul tak? Ada tak orang yang buang air tu tengok balik benda apa dalam tu? Melainkan kalau doktor lah ataupun orang yang ada masalah kesihatan, memang dia kena check balik. Kena check balik, ada tanda-tanda kalau tak sihat. Baik, secara umum dia. Makanya kita dah buang, kita tak tengok dah benda tu. Buat apa nak tengok? Selesaikan je lah. Maka itulah perumpamaan ikhlas. Kalau awak dah buat, awak tak mengharapkan apa-apa balasan dah, insya-Allah itu ikhlas. Dah habis kelas? Belum lagi? Tak habis kelas lagi Aziz? Ada 4 minit lagi. Kenapa? Dah boring ke? Okay, baik. Itu ikhlas. Kalau kata awak buat kerja, kalau awak buat kerja, kemudian awak mengharapkan balasan, itu belum lagi ikhlas. Maka itu salah satu sifat Nabi SAW, ikhlas. Itu baru satu, banyak lagi. Dan saya rasa awak dah belajar lebih banyak lagi dalam kelas adab dan akhlak. Baik, kemudian yang kedua, amanah dan juga dermawan. Amanah itu jujur, bertanggungjawab. Dermawan itu orang yang suka mengeluarkan hartanya. Dan dermawan ini tak semestinya orang kaya. Orang miskin pun boleh jadi orang yang dermawan. Orang yang suka bersedekah.
Ada kisah berkenaan dengan sifat dermawan Nabi SAW ni. Tapi masa ada 3 minit lagi ni, tak tahu sempat ke tidak ni. Tak apalah, lain kali lah Ustaz cerita. Kena cerita sekarang. Sekarang. Ustaz, ceritalah sekarang. Sekarang Ustaz. Tapi kan tak habis kelas kita ni. Banyak lagi slide ni. Ada 2-3 slide lagi ni. Muamalah tak masuk Ustaz, lagi memang ni. tak boleh lah Ustaz. Banyak lagi ni. Masa Memang tak boleh tuition. Ustaz. Orang juga. Hujung minggu ni tuition kan? Okey, kita sambung waktu tuition nanti. Tapi So, dah esok, Ustaz Las Wan habiskan Mak, cerita Ustaz ni, boleh? Sabtu tuition. Ya, Sabtu ni tuition sirah. Ustaz pun lupa. Bagus-bagus. Terima kasih bagi peringatan. Okey, tak apa. Ustaz habiskan sampai sini dulu ataupun kita tengok slide yang seterusnya. Okey, tak apa. Boleh sini dulu. Baik, antara contoh kisah dermawan Nabi SAW, sifat dermawan Nabi, itu Nabi SAW, Nabi berharta, Nabi bukan seorang yang miskin, tetapi Nabi sentiasa ataupun lebih suka berada dalam keadaan miskin. Pernah diceritakan, bahkan dalam sirah sendiri, setiap kali selepas perang, selesai perang, Nabi SAW ada bahagian ghanimah, ada bahagian harta yang perlu diserahkan kepada Nabi SAW. Ghanimah ni harta rampasan daripada perang. Selepas perang tu ada jumpa orang kata apa, uncang-uncang duit emas atau perak ataupun barang-barang berharga daripada pihak musuh, maka itu dipanggil sebagai ghanimah. Ada bahagian untuk Nabi SAW. Itu memang ditetapkan. Tetapi Nabi SAW dapat terima barang ataupun harta itu belum lagi sedekah-sedekah atau bukan sedekah, hadiah-hadiah, sumbangan-sumbangan daripada para sahabat untuk Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW tidak pernah menggunakan harta-harta itu untuk manfaat diri dia. Pernah dalam satu sirah, dalam satu riwayat, satu hari itu Nabi SAW ada 1,000 dinar. 1,000 dinar. Nak kata dinar ni banyak tak banyak? 1 dinar sekarang, 1 dinar, bukan RM1 tau. 1 dinar sekarang ni rasanya bukan 800-900 ke dekat RM1,000 dah kot sekarang. Banyak. Ini bayangkan ada 1,000 dinar. 1,000 dinar itu tadi Nabi SAW dapat pada waktu pagi. Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, maka pergilah sedekahkan 1,000 dinar ini untuk fakir-fakir miskin. Maka Sayyidatina Aisyah pun akur pada perintah Nabi SAW, maka diberikan sedekah kepada orang miskin, orang-orang fakir. Sampailah selesai itu, maka Nabi bila balik Sayyidatina Aisyah ke rumah, maka Nabi SAW pun bertanya, wahai Aisyah, ada apa-apa tak kita nak makan hari ini? Maka Sayyidatina Aisyah beritahu, tak ada ya Rasulullah. Sebab duit 1,000 dinar yang ada tadi itu sudah diberikan semua kepada fakir miskin. Bayangkan 1,000 dinar tu, 1 dinar tu dah RM1,000. Kalau 1,000 dinar tu dah berapa tu? RM100,000 lebih kurang. 100,000 ke 10,000. Makanya tak ada tertinggal pun. Tidak disimpan oleh Nabi SAW. Dan banyak kali begitulah keadaan rumah Nabi SAW. Hanya apa yang ada itulah yang Nabi SAW hidup dengannya. Ada tepung, dia buat roti. Dia buat makanan-makanan yang boleh. Ada kurma dan sebagainya. Maka itulah sifat dermawan Nabi SAW. Nabi ada berharta, tetapi kerap kali Nabi SAW lebih suka menyedekahkan hartanya kepada golongan fakir dan miskin. Baik, insyaAllah. Jadi, dah sampai pada penghujung kelas. InsyaAllah kita jumpa pada hari Sabtu ini untuk kelas Sirah IPKK. InsyaAllah kita akan sambung nantilah untuk slide yang seterusnya. Wallahu'alam. Begitu juga nanti Ustaz akan bagilah kerja selepas kelas hari Sabtu ini. Baik.